Jom belajar matematik bersama Cikgu Laili. Okey, jadi cikgu nak ucapkan terima kasih dan tahniah pada pelajar kelas 5 Zenon yang boleh masuk kelas hari ini walaupun cikgu start awal. Okey, tahniahlah untuk awak. Okey, welcome Joanne. Okey. Jadi untuk hari ini kita sambung bab 1 ubahan bahagian 6. Bahagian 6 ni sebenarnya yang last lah penyelesaian masalah. Okey, di bawah standard pembelajaran TP1, TP4, TP5 dan TP6 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Okey, sepatutnya ni minggu lepas cikgu dah suruh awak buat dah dia punya contoh jadi cikgu harap dah buat lah dan dah awak pun dah faham sikit-sikit. Okey, tapi kalau tak faham jangan risau, cikgu akan explain sekarang Okey, jadi kalau awak ada buku teks boleh rujuk buku teks dekat muka surat contoh 13. Okey. So kita tengok soalan dia. Hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap iaitu isi padunya V cm padu, gas itu berkadar langsung. Okey, jadi bila topik ini awak kena tengok berkadar langsung ni, ini adalah dia punya tips ataupun dia punya clue. Dengan suhu mutlaknya T Kelvin. Kelvin ni adalah merupakan unit macam sentimeter persegi padu ni. Jadi unit dia adalah Kelvin. Jika tekanan gas itu adalah tetap, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm padu, gas pada suhu 30 darjah Celsius, ungkapkan V dalam sebutan T. Okey? Kemudian hitung isi padu dalam gas sentimeter padu. Itu jika suhu berubah kepada negatif 11 darjah Celsius. Okey, dekat sini dia bagi formula. Rumus penukuran suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin adalah X darjah Celsius bersamaan 273 tambah X Kelvin. Maksudnya kalau dalam Celsius, X darjah Celsius, bila kita tukar kepada Kelvin, kita kena tambahkan dengan 273. Okey. So yang ni, kalau penyelesaian masalah dia memang macam ni lah. Soalan dia agak macam panjang, lepas tu dia tricky sikit. Awak kena faham lebih sikit Okey. So kita tengok apa yang kita nak buat. Okey, kalau ada buku awak refer soalan tadi dekat buku teks Okey, yang pertama sekali awak kena memahami masalah dia. Okey, apa masalah dia kat sini? Okey, lepas tu kita rancang strategi. Macam mana kita nak rancang strategi? Kita nak tuliskan ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Okey, kita tengok dekat atas tadi soalan dia. Ya, kita tukar. Okey, ni. Isi padu dia V. Okey, berkadar langsung dengan suhu mutlak dia T. Okey, jadi dekat sini automatik kita akan tulis V berkadar langsung dengan T. Okey, V berkadar langsung dengan T. Sorry. V berkadar langsung dengan T. So yang ni kita akan tukar. Bila ada simbol yang ikan kecil ni je, dia akan jadi V sama dengan K T. Okey, yang ni mesti dah tahu sebab ini dah tiba penyelesaian masalah. Hari Ahad nanti cikgu nak masuk ubahan songsang. Okey, kemudian dekat sini dia bagi V 30 apabila T adalah 273 tambah X. Okey, so macam mana kita nak selesaikan? So kita tengok dekat sini, kita dah tukarkan persamaan dia daripada V berubah secara langsung dengan T, so dia akan jadi ini. Kemudian kita masukkan V kita 30. Okey, V kita 30. Kita punya T adalah 273 tambah dengan 30. Kenapa tambah dengan 30? Sebab kita tengok soalan. Soalan dia kata sebuah bekas mengandungi 30 cm padu gas pada suhu 30 darjah Celsius. Okey, dia dah bagi X dia adalah 30. Okey, yang ni. Jadi dekat sini berhati-hati dekat sini. Okey, so yang ni macam mana nak selesaikan? Biasakan letak di sebelah kiri. So dia akan jadi 273. Sorry. Cikgu punya pen ni agak sensitif. Terlebih tekan je dia keluar tu.
273 tambah dengan 30 sama dengan 30. Okey. Okey. So dekat sini K sama dengan 30 bahagi dengan ni dia tambah kan. Dia tambah awak akan dapat 303 bahagi dengan 303. Dia akan jadi macam ni. So dekat sini biasalah. Dekat sini pelajar kalau tersilap bahagi, dia akan salah sampai bawah ni. Okey? Jadi kita dah dapat nilai K dia 10 per 101. So kita masukkan dalam persamaan. Jadi V adalah 10 per 101T. Okey? Ini persamaan baru kita. Okey, jadi soalan B dia tadi apa? Sorry, tengok soalan B. Hitung isi padu dalam sentimeter padu gas itu jika suhu berubah kepada negatif darjah Celsius. Okey, kalau dia berubah kepada negatif darjah Celsius, apa kita nak buat? Okey, kita tengok. Jadi, kita masukkan formula ni yang kita dah dapat tadi. Okey, kemudian dia bagi kita punya suhu yang baru adalah negatif 11. So, negatif 11 ni masukkan dekat dalam X. Okey, jadi awak tekan je kalkulator, awak akan dapat nilai ini. Okey, boleh tak setakat ni? Dia kena Boleh, baca cikgu. dulu. Okey, good. Kena faham betul-betul dia punya ayat dan baru boleh buat. Sebenarnya dia tak susah, dia cuma gunakan konsep ubahan langsung yang basic lah. Cuma kena faham ayat dia dan baru boleh buat. Okey? So, cikgu akan sambung. Contoh 14. Okey, so boleh baca sekejap. Kalau tak jelas boleh tengok dekat buku teks Okey, Puan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Diberi bahawa faedah I yang diterima berubah secara langsung. Okey, tengok ayat ni Berubah sekarang, apa yang berubah secara langsung? I berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal dia P dan tempoh dalam tahun T. Maksudnya dekat sini kita ada 3 pun boleh ubah. Ada I, ada P dengan ada T. Okey. Dalam tahun T, wang yang disimpan. Puan Sun menerima faedah sebanyak RM200 apabila dia menyimpan RM4,000 selama 2 tahun. Okey, jadi hitung tempoh simpanan yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima faedah RM650 dengan prinsipal RM5,200. Okey, itu soalan A. Soalan B, Puan Sun ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama tetapi mengurangkan tempoh simpanan DA. Adakah dia perlu menambahkan atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Jelaskan jawapan anda. Okey, baca sekejap. Ni. Okey. Okay. So kita tengok dia punya penyelesaian. Okay, so sekarang ni merancang strategi awak kena ubahan langsung dalam bentuk persamaan dan hitung nilai T apabila I adalah 650 dan P adalah 5,200. Okay, jadi sekarang ni kita tengok dekat sini. Cikgu ambil pen. Okay. So ini kita punya I berubah secara langsung dengan P dan T. Okey? So dia akan tukar jadi macam I berubah secara langsung dengan P dan T. So dari sini kita akan letak I sama dengan K P T. Ingat K itu adalah dia punya pemalar. Okey, jadi masukkan nilai apabila I adalah 200 dan P adalah 4,000, T pula adalah 2. Okey, so macam mana nak buat? Okey, dekat sini. Ni tadi kita dah tukar daripada yang dia punya bentuk ubahan I
berubah secara langsung dengan PT. Okey, jadi kita akan dapat ini. Okey, kita tukar. Okey, kemudian masukkan nilai I dia 200, P dia 4,000 dan T dia 2. Okey, dekat sini macam yang cikgu cakap, kena berhati-hati. Macam mana nak selesaikan? Nak selamat, okey, kalau nak selamat kita letak di sebelah kiri. Ada K tu letak sebelah kiri. Okey, 4,000 darab dengan 2. Okey, 4,000 darab dengan 2. Ada juga orang tanya, cikgu boleh tak darab 4,000 darab 2? Boleh. Terus darab dia akan jadi 8,000 So sama dengan ni 200. Okey, 200. Okey, so kita punya K adalah K sama dengan 200 bahagi dengan 4,000 darab 2, boleh terus tulis 8,000. Okey, yang ni tekan je kalkulator. So bila tekan kalkulator, awak akan dapat nilai ni. 0.025. Okey, kemudian masukkan dalam persamaan yang sebelum ni, semula. Okey, so kita akan dapat I sama dengan 0.025 PT. Okey. Okey, jadi sekarang tadi kita tengok soalan dia bagi apa? Hitung tempoh simpanan ni untuk faedah RM650 dengan RM5,200. Okey, jadi tengok dekat sini okey tak? Macam mana nak dapatkan ni persamaan? Faham cikgu. Ya? Okey, good. Okey, so sekarang ini kita punya persamaan yang barulah. Okey, jadi masukkan I650. Okey, masukkan P5,200. Sorry, P5,200. So awak akan selesaikan. Yang ni dekat sini berhati-hati. Saya cuba ambil pen lain. Ini perlu awak berhati-hati. Sebab kalau tak, awak dah betul tapi silap sebab cuai. Mana? Pen ni nampak tak? Pen tu hitam. Okey. Yang berhati-hati dekat sini. Alamak. Okey. Nampak tak pen ni? Okey ni. Ni kena berhati-hati. Okey. Dia senang je, awak tengok dekat sini dia darab kan, darab dengan T. So bila kita nak selesaikan, yang darab ni kena bahagi dekat bawah. Dia akan jadi macam ni lah. Okey, dia akan jadi ni. Nah, 50 bahagi ni awak tekan je kalkulator, so awak akan dapat nilai dia 5 tahun. Okey? Boleh? Sampai sini boleh? Sampai 5 tahun boleh? Boleh. Okey, good. Alright, so kita tengok soalan B. Okey, soalan B dia kata apa? Puan Sun ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama tetapi mengurangkan tempoh simpanan DA. Maksudnya dia nak dapat faedah dia sama tapi masa simpanan simpanan dia nak kurangkan. Maksudnya daripada 5 tahun mungkin dia nak kurangkan kepada 4 tahun, mungkin dia nak kurangkan kepada 3 tahun. Okey, adakah dia perlu menambahkan atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Okey, jelaskan jawapan anda. Okey, tadi dia kata kita dapat 5 tahun kan? Ni soalan ni kita dapat 5 tahun. Tapi dia nak kurangkan 5 tahun ni. Jadi dia boleh tak dapat faedah yang sama kalau dia kurangkan 5 tahun? Jadi untuk mengekalkan nilai I dalam persamaan ini, okey, apabila P berkurang, T bertambah. Maksudnya kalau P tadi dia punya prinsipal kan. Kalau prinsipal dia berkurang, masa dia tambahlah. Okey, tapi kalau P dia bertambah, prinsipal dia bertambah, T dia akan berkurang. Prinsipal dia tadi apa? Jumlah yang disimpan. Jumlah yang disimpan. Maksudnya dia nak dapatkan faedah yang sama, tetapi kalau dia kurangkan tahun, dia kena tambah simpanan. Maksudnya daripada tadi dia simpan berapa ribu tadi, yang dia simpan 4,000, dia kena tambahkanlah simpanan dia tu sebab dia nak kurangkan daripada 5 tahun. Tapi kalau simpanan dia kurangkan, masa tahun tu akan bertambah. Baru dia boleh dapat faedah yang sama. Okey? Sorry. Okey, sampai sini boleh? Boleh Boleh cikgu, faham.
Okey, so yang ni cikgu nak tunjuk latihkan diri 1.1D. Jadi cikgu share screen. Alright, boleh nampak tak? Kalau tak boleh nampak, awak tengok dekat buku teks nanti. Boleh nampak Boleh cikgu. nampak? Okay, very good. Jangan risau, cikgu buat ni semua daripada buku teks. Lepas tu nanti cikgu akan share ni. Cikgu akan share dekat grup awak. Sebab cikgu nak awak salin yang ni. Okay, jadi kita tengok latihkan diri 1.1. Okay, Lee mengisi air ke dalam sebuah tangki dengan menggunakan hos getah pada pukul 8 pagi. Okey, pada pukul 11 pagi, Lee mendapati bahawa tangki itu telah diisi dengan 48 air. Okey, tuliskan satu persamaan yang menghubungkan isi padu air V yang diisi ke dalam tangki dalam masa yang diambil T. Pada pukul berapakah tangki itu akan diisi penuh dengan air? Okey, sekarang ni kita tengok. Okey, daripada pukul 8 sampai pukul 11 pagi ni berapa jam? 8 sampai pukul 11 tu berapa jam? Berapa jam tu? 3 Okey, good. 3 jam. Sekarang ni dia isi air pukul 8 pagi. Tapi bila dia tengok pukul 11, air tu belum penuh. Baru 48%. Okey, jadi untuk yang A ni, tuliskan satu persamaan yang menghubungkan isi padu air V yang diisi ke dalam tangki dalam masa yang diambil T. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan A? Okey. V berkadar langsung dengan T. Okey. Sebab dia kata isi padu dengan masa T. Okey, dekat sini dia akan jadi V sama dengan KT. Yes, KT. Okey, kemudian kita masukkan nilai V dia. Okey, V dia sekarang adalah 48%. Okey, 48%. So, 48% bahagi dengan tadi kita dapat 48% tu maksudnya 48% lah. Kita dapat masa kita tadi berapa? 3 jam kan? 3 jam. Okey, 3 jam. Okey, sekarang ni macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, yang ni senang. Kita tukarkan dia kepada perpuluhan 0.48. So, sama dengan 3K. Okey, jadi macam mana nak dapatkan K? K sama dengan 0.48. Sorry, kacau pula ni. Okey, bahagi dengan 3. Awak akan dapat 0.16. Yes, very good. Okey, kemudian jadi dekat sini kita tukarkan kepada persamaan kita yang baru. V sama dengan 0.16 T. Ini adalah persamaan kita yang baru. Okey, ini dia nak kan? Dia kata soalan A, dia kata tulis satu persamaan yang menghubungkan isi padu air dengan masa yang diambil. Okey, awak ni kira dah selesai lah soalan A. Okey, jadi dia tanya pada pukul berapa tangki itu akan penuh. Jadi kalau tangki itu penuh, kalau ni 48% kan? Kalau tangki penuh berapa peratus? Tangki penuh. Tangki penuh berapa peratus? Ada jawapan? 52% cikgu. 52% tu untuk tangki itu akan penuh. Maksudnya kena tambah lagi 52% kan? Kalau tangki penuh maksudnya berapa? Tangki itu penuh. 100% lah, betul? Betul cikgu.
52% tu air yang awak kena tambah sebab sekarang baru 48% kan. Tapi kalau nak tangki tu penuh, dia kena 100% lah baru dia penuh. Betul Okey, faham kat situ Okey. So Faham. jadi dekat sini V kita, isi padu kita kenalah 100%. 100% tu maksudnya 100/100 lah. Okey, sama dengan 0.16 T. Okey, so dekat sini, okey kita akan, okey. So dekat sini kita akan potong lah yang 100% ni akan jadi, dia akan jadi 1. Okey. Yang ni potong dia akan jadi 1. Kenapa? So dekat sini dia akan potong tinggal jadi 1. Okey, jadi dekat sini 1 sama dengan 0.16 T. Okey, macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, cikgu buat garis. Jadi T sama dengan 1 bahagi 0.16. Okey, dapat berapa tu? Cetakkan kalkulator. Mana cikgu punya kalkulator ni? 1 bagi 0.16 dapat berapa? Cikgu. Berapa? 6.25. Okey, 6.25. Salah. So 6, ini tak nampak warna hijau. Okay, cikgu tukar pen lah. Okey. Nampak cikgu? Warna nampak? Okey. Oh, kalau boleh nampak sebab macam tak clear sangat. Purple lagi okey kan? Okey, jadi kita punya masa adalah 6 jam 6.25 jam. Okey, jadi macam mana kita nak kira? Okey, kita tadi start pukul 8 pagi kan? Okey, 8 pagi tambah 6 jam. Okey, 8 pagi tambah 6 jam pukul berapa? Kira. Pukul berapa? 2. 2 petang. Okey, 2 petang kan kat sini. Tapi kita ada lagi 0.25. Okey, 25 ni tukarkan kepada jam. Kita kena darab dengan 60. So, darab 60 dapat berapa? 15. Okey, 15. Okey, maksudnya sekarang ni ini 15 minit. Okey, jadi pada pukul 2 jam, pukul 2.15 minit barulah tangki itu akan penuh. 2 jam petang lah, 2.15 petang. Okey, tangki akan penuh. Okey, ada soalan tak? Tangki penuh. Okey, boleh faham? Ada soalan? Cikgu, yang 0.25 itu apa? Ni lah sini. Dia kan kita dapat tadi sini 6.25 kan? 6.25 kita tak boleh terus letak pukul 2.25. Salah sebab ni dalam jam. Ini 25/60 ni sebenarnya. 25 per 60 bukan. Ini dalam jam. So 0.25 ni awak kena darab dengan 0.25 kena darab dengan 60. Baru you boleh dapat dalam bentuk minit. Dalam minit lah. Unit minit. Okey, tak boleh terus letak 2 jam 2 jam 25 minit. Tak boleh. Kena tukar. Okey, sebab ini dalam jam. Okey, boleh faham? Boleh? Boleh. Okey. So ada soalan tak setakat ni? Ada cikgu. Ada, okey. So kalau tak ada, sebenarnya kita dah habis dah ni. Okey, cikgu cuma sampai sini je. Jadi untuk siapa-siapa yang dia belum salin contoh 13 dengan 14, awak salin contoh 13 dengan 14. Okey, kemudian awak salin contoh ni. Kejap lagi cikgu sendkan dia punya jawapan. Okey, boleh? Boleh. Ada Wang Kayan dekat sini. Cantis, Kayan. Yati pun ada. Rajiva.
Jumpa lagi. Okey. Orang kaya angkat tangan je. Okey lah. Okey. Jumpa Okey. lagi. Terima kasih. Okey cikgu, bye-bye. Okey, bye. Selamat sarapan, Catis. Okey cikgu.